Ahlan wa sahlan, marhaban, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari Ahad yang mulia ini, tuan-tuan dan puan-puan, bersamaan 10 Ramadan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih lagi meneruskan kehidupan kita. Kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan pada 10 Ramadan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di FB ataupun di rumah sana, kan, boleh tuan-tuan komen, kan, suara saya jelas ke tidak untuk saya live pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Boleh komen suara jelas ke tidak. Okay. Dan tuan-tuan dan puan boleh komen tuan-tuan berada di mana, tuan-tuan dan puan, ya? Berada di Teluk Intan, Perak ke, berada di Johor Bahru, berada di mana sahaja di Malaysia ini, tuan-tuan, ataupun berada di luar negara, tak ada masalah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan live perkongsian saya pada hari ini adalah untuk memberikan perkongsian berkaitan, tuan-tuan dan puan, persediaan untuk memulakan perniagaan. Ramai yang bertanya saya, tuan-tuan dan puan, bagaimanakah, apakah persediaan yang perlu untuk seseorang individu memulakan perniagaan. Maybe ada di kalangan tuan-tuan dan puan yang ada niat nak memulakan perniagaan tapi tak tahu apakah persediaan yang tuan-tuan nak buat, tuan-tuan dan puan, ya. Mungkin ada yang sedang mencari peluang-peluang perniagaan sekarang ni. Mungkin akibat ekonomi sekarang ni, ada yang mencari peluang-peluang perniagaan, nak buat perniagaan, nak menguruskan ataupun menjalankan perniagaan, tapi tak tahu nak start dari mana, tuan-tuan dan puan. Jadi pada hari ini, tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan 3 tips peluang untuk tuan-tuan dan puan untuk kita persediaan untuk berniaga, tuan-tuan dan puan. Boleh? Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum tu tuan-tuan dan puan boleh like dan share video ini, tuan-tuan dan puan, kan? Kita berikan manfaat perkongsian saya pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, dan kepada rakan-rakan yang lain. Okey, dah masuk, tuan-tuan dan puan. Kak Masnah kecil, alhamdulillah, sihat, alhamdulillah. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, dan 3 perkongsian bagi tuan-tuan dan puan ataupun yang berada di luar sana, persediaan untuk menjalankan perniagaan. Okey, tips yang pertama, tuan-tuan dan puan, untuk menjalankan perniagaan, tuan-tuan, pertamanya kena letak dalam mindset, tuan-tuan dan puan, kenapa anda buat bisnes, tuan-tuan dan puan. Kenapa anda menjalankan perniagaan ini, tuan-tuan dan puan. Ramai yang saya tanya kepada ejen-ejen Olive House, kan, kenapa buat perniagaan, kenapa jalankan perniagaan. Rata-rata yang menjawab pertama adalah untuk mencari nafkah, untuk menambah pendapatan, tuan-tuan dan puan. Betul, tuan-tuan dan puan, itu adalah why. Cuma kita kena letakkan dalam lagi why tersebut. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Kita nak dapatkan pendapatan. Ada yang kata nak melegasikan perniagaan kepada anak-anak. Tapi tuan-tuan dan puan, kita kena sematkan dalam diri kita, tuan-tuan dan puan, kita jalankan perniagaan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, dan hasil daripada perniagaan ini, tuan-tuan dan puan, kita berikan kepada keluarga. Kan? Setahun kita berniaga, kita mengeluarkan zakat. Kita keluarkan zakat, tuan-tuan dan puan. Dan inilah sumbangan kita kepada masyarakat dan juga kepada ekonomi negara, tuan-tuan dan puan. Okey? Boleh? Why? Kenapa anda buat bisnes? Itu yang kena ada, tuan-tuan dan puan. Kalau boleh, tuan-tuan tuliskan. Kalau nak buat bisnes, tuliskan kenapa saya perlu berniaga. Okey? Why yang jelas, tuan-tuan dan puan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan, dengan why yang jelas inilah, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan akan memandu perniagaan, tuan-tuan dan puan. Sebab dalam perniagaan dia ada banyak fasa-fasa dia. Mungkin ada fasa kita meningkat, alhamdulillah. Mungkin ada fasa kita down, jatuh dan sebagainya. Waktu inilah kita nak lihat BY kita, supaya kita kuat dari dalam, tuan-tuan dan puan, dan kita tidaklah cepat kecundang dalam perniagaan, tuan-tuan dan puan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan, mengikut kajian, 10 daripada perniagaan yang berdaftar 5 tahun, dilihat, tuan-tuan dan puan, hanya satu saja syarikat yang ada 10 tadi yang survive, tuan-tuan dan puan. Nak kata bahawa kita kena tanamkan konsep why yang jelas dalam perniagaan kita. Kenapa kita mulakan perniagaan? Supaya kita boleh konsisten setiap tahun. Konsisten setiap tahun. Dari tahun ke tahun, lepas 5 tahun, lepas 10 tahun, lepas 20 tahun, tuan-tuan dan puan. Boleh? Baik, alhamdulillah. Tips yang pertama, kena ada
why yang jelas, kena ada sebab kenapa tuan-tuan dan puan-puan menjalankan perniagaan. Kena tulis tuan-tuan dan puan. Kalau ada orang kata apa, notice board, tulis kat notice board tuan-tuan dan puan. Ataupun kalau ada buku nota, tulis kenapa tuan-tuan kena menjalankan perniagaan ini tuan-tuan dan puan. Untuk memberikan pendapatan kepada keluarga, kan, untuk tambahan pendapatan, mungkin untuk kata apa, untuk anak-anak, memberi anak-anak sekolah, okey, ataupun dan kita letakkan kat sini tuan-tuan adalah untuk kita mengeluarkan zakat perniagaan di sepanjang setahun tu, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, baik, tu yang pertama tuan-tuan dan puan. Okey, alhamdulillah yang sedang mengikuti kita Tuan Zul Kanain, Tuan Zul alhamdulillah bersama kita. Okey, baik, tuan-tuan dan puan, persediaan untuk menjadi sebagai seorang peniaga. Okey, yang nak berniaga, pertama why kena jelas. Okey, sebab berniaga kena jelas. Okey, ada yang bertemu dengan saya yang sekarang dia dah tengah bekerja dan nak berniaga. Apakah cara nak switch daripada bekerja dengan orang, lepas tu nak switch kepada nak berniaga tuan-tuan dan puan. Yang tu saya akan kongsikan tajuk yang lain tuan-tuan dan puan, sebab dia kena ada huraian je. Okey, baik. Poin yang kedua, tips yang kedua bagi mereka yang nak menjalankan perniagaan, persediaannya adalah kena ada ilmu perniagaan. Kena apa tuan-tuan puan? Ilmu perniagaan, betul. Ilmu perniagaan paling penting tuan-tuan puan. Kena belajar, kena cari guru, kena cari mentor, kena cari sifu-sifu yang boleh menunjukkan jalan untuk kita tahu tentang perniagaan, selok-belok tentang perniagaan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perniagaan ini ada 3 fasa tuan-tuan puan. Ada berapa fasa tuan-tuan puan? 3 fasa. Baik, alhamdulillah kan. Yang sedang menonton, okay, kita sekarang sedang berbincang berkaitan dengan persediaan bagi seseorang untuk masuk dalam dunia usahawan. Nak berniaga ni, apa persediaan yang diperlukan. Poin yang kedua yang saya kongsikan tadi adalah kita kena ada ilmu tuan-tuan. Okey, ada ilmu. Baik, 3 fasa dalam perniagaan. Pertamanya fasa start up, fasa permulaan, beginning lah tuan-tuan dan puan ya. Kita memulakan perniagaan tuan-tuan dan puan. Tapi dalam fasa yang pertama inilah yang sangat genting tuan-tuan dan puan. Mengikut kajian, 90% yang melalui fasa pertama. Jadi kita kena pastikan, okey, ada gangguan sikit, gangguan teknikal. Okey, baik, fasa yang pertama tadi adalah fasa untuk tuan-tuan dan puan, fasa permulaan, startup ya, start your business. Kita start dalam masa 3 tahun tuan-tuan dan puan, itulah fasa yang pertama. Okey, yang mana dalam masa tersebut tuan-tuan puan, pendapatan jualan bawah daripada 500k tuan-tuan puan. Mungkin dalam setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun tuan-tuan puan. Tapi tuan-tuan puan jangan terlampau lama dalam fasa startup tuan-tuan. Dan pada fasa startup tuan-tuan dan puan, itu adalah anda buat seorang-seorang tuan-tuan puan. Mungkin tak ada tim lagi masa tu. Kitalah yang kayuh semua tuan-tuan. Kan? Kitalah jadi CEO, Chief Everything Officer tuan-tuan puan. Ya. Okey, baik. Okey, Kak As Miza Ahmad, alhamdulillah kan. Clear tak Kak As? Kan? Okey, kalau clear boleh komen clear kan. Okey, baik. Seterusnya tuan-tuan puan, fasa yang kedua dalam perniagaan ada apa tuan-tuan? Okey, fasa yang kedua adalah fasa growing tuan-tuan puan. Fasa perkembangan. Okey, fasa perkembangan tuan-tuan puan, pendapatan syarikat kita 500 ke 10 juta tuan-tuan puan. Okey. Fasa inilah kita akan kembangkan. Ada tim tuan-tuan dan puan. Okey. Dan fasa inilah fasa yang mana kita nak lihat potensi-potensi besar di dalam pasaran tuan-tuan dan puan. Okey. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan, kita doakan supaya kita berada di fasa ni. Kalau kita baru bermula, kita nak pergi ke fasa yang seterusnya adalah fasa perkembangan tuan-tuan dan puan. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, fasa yang seterusnya adalah fasa expansion tuan-tuan dan puan. Okay, expansion yang mana rata-rata jualan 10 juta ke atas tuan-tuan dan puan. Okay, 10 juta yang mana dah masuk dalam bursa saham, dah disenaraikan dalam bursa saham, dan dia punya market share ataupun dia punya perniagaan dah sampai ke international. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, dan tim dah ramai tuan-tuan dan puan, ahli pasukan dah ramai, dan inilah fasa-fasa dalam perniagaan. Jadi kalau kita nak memulakan perniagaan, kita kena tahu kita nak bermula perniagaan dan sampai ke mana kita nak berniaga ni tuan-tuan dan puan. Adakah kita nak kayuh seorang-seorang ataupun bersama dengan tim, dan juga kita akan legasikan perniagaan ini, insya-Allah. Boleh? Okey, poin saya yang kedua tadi apa tuan-tuan dan puan? Kena ada ilmu tuan-tuan dan puan ya. Setiap fasa tu kita ada ilmu-ilmu yang tersendiri tuan-tuan dan puan. Fasa startup ada ilmunya, fasa untuk growing ada ilmunya, dan fasa untuk expand business ada ilmunya tuan-tuan dan puan. Kena kata apa? Sentiasa belajar tuan-tuan dan puan. Insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, startup, growing, expand, betul Betul Kak Wani, insya-Allah. Okey.
Dan yang ketiganya tuan-tuan dan puan, persediaan bagi yang mereka yang nak memulakan perniagaan adalah kena tuan-tuan dan puan mulakan bisnes dengan apa yang ada tuan-tuan dan puan. Mulakan bisnes dengan apa yang ada tuan-tuan dan puan. Okey. Ramai yang kusut tuan-tuan dan puan berkata maybe dia kata aku tak ada modal lah, aku tak ada nilai, tak ada nilai. Tuan-tuan dan puan, mulakan apa yang ada pada diri tuan-tuan dan puan. Kalau dekat dalam akaun ada RM1,000, kita start dengan RM1,000. Kalau dalam akaun kita ada RM5,000, kita start dengan RM5,000. Kita test market dulu tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah pun test market ada permintaan. Alhamdulillah kita mula tambah modal kita tuan-tuan dan puan. Ya? Kalau tuan-tuan dan puan ada proses nak buat pinjaman dan sebagainya, kita mulakan dengan apa yang ada. Kalau kita nak berkembang, baru kita boleh cari pinjaman-pinjaman seterusnya tuan-tuan dan puan. Boleh-boleh tuan-tuan dan puan. Kita mulakan start small and get bigger tuan-tuan dan puan. Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Saya pun berniaga mulakan perniagaan dengan apa yang ada tuan-tuan dan puan, apa yang ada, dan kita mula berkembang tuan-tuan dan puan insya-Allah. Mudah-mudahan supaya apa tuan-tuan dan puan, kalau dalam perjalanan nanti, contoh dalam fasa startup, kita dah pinjam, contohlah pinjam di bank mana-mana, kan, kita tak mampu menjalankan perniagaan tersebut. Collapse perniagaan kita. Jadi yang bebannya apa tuan-tuan? Beban kepada diri kita tuan-tuan dan puan. Ketika itu. Jadi pertamanya kita mulakan dengan apa yang ada pada diri kita. Ada permintaan daripada kita punya pelanggan-pelanggan dan perkembangan syarikat makin berkembang, kita boleh tambah modal lagi, tambah lagi insya-Allah, dan perniagaan kita makin berkembang. Itu topik ataupun info ataupun perkongsian tips yang ketiga, iaitu apa? Mulakan apa yang ada. Mulakan apa yang ada. Kalau tak ada apa-apa, kalau tak ada apa-apa, itu kita bincanglah. Kalau ada suami, kalau ada isteri, kalau ada barang kemas, kalau ada barang kemas tu, kalau ada tanah, kita mulakanlah apa yang ada pada diri kita tuan-tuan dan puan. Insya-Allah mudah-mudahan ya. Okey tuan-tuan dan puan, 3 tips persediaan bagi mereka yang nak memulakan perniagaan. Tips yang pertama tadi saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan adalah kita kena ada big why. Sebab kenapa menjalankan perniagaan? Okay, big why, sebab sebab nak tambah pendapatan, sebab nak beri nafkah kepada keluarga, sebab nak membesarkan anak-anak, sebab nak orang kata apa, nak bayar segala hutang. Ada yang jalankan perniagaan sebab nak bayar hutang dan buat. Okey, dan maybe ada yang kelima nak tambah nak sebagai simpanan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan dan puan, kita kena letakkan why ini. Kita berniaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya tuan-tuan dan puan dalam masa 1 tahun kita dapat membayar zakat perniagaan tuan-tuan dan puan, dapat meningkatkan ekonomi ummah, dapat membantu masyarakat tuan-tuan dan puan. Itu poin yang pertama, why, sebab yang jelas kita memulakan perniagaan. Yang kedua tuan-tuan dan puan, tuan-tuan kena sentiasa upgrade ilmu bisnes tuan-tuan dan puan. Kena tambah itu kalau contoh dalam Olive House, kita sentiasa educate agent dengan kelas-kelas pembangunan tuan-tuan dan puan, supaya agent dia berada pada fasanya tuan-tuan dan puan. Ada yang fasa mungkin boleh buat 10,000 jualan, ada ilmunya. Fasa boleh buat 50,000, ada ilmunya. Fasa yang boleh buat 100,000 sebulan, ada ilmunya tuan-tuan dan puan. Jadi setiap fasa-fasa tersebut kita kena install dengan ilmu untuk guide bisnes kita tuan-tuan dan puan. Boleh insya-Allah. Okey, baik. Dan yang ketiganya, yang saya kongsikan persediaan untuk memulakan perniagaan adalah kita kena start dengan apa yang ada. Apa yang ada pada diri kita lah. Kalau kita ada 1,000, 2,000, kita start. Dan kita mula expand kepada yang lebih besar. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan, Alhamdulillah. Okay? Alhamdulillah ada yang komen berkaitan kena ada ilmu, betul. Tadi saya dah maklumkan, mulakan apa yang ada. Dan tuan-tuan dan puan, dalam perniagaan ini, okay, kita kena teruskan untuk berkembang dari tahun ke tahun tuan-tuan dan puan. Okay? Makin baik dari tahun ke tahun. Kalau kita tidak berkembang, kita kena tengok balik kita punya perniagaan. Kena tambah ilmu, insya-Allah akan bertambahlah kita punya pendapatan tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan, 3 perkongsian yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan pada hari Ahad ini, dan moga memberi manfaat kepada semua yang melihat pada pagi Ahad ini, yang berada di rumah insya-Allah. Dan esok tuan-tuan dan puan, maybe ada yang dah mula start untuk bekerja tuan-tuan dan puan. Okey, ada maybe esok yang dah tak bekerja tuan-tuan dan puan. Maybe dah orang kata apa, dah hari last dia adalah pada 30 April yang lepas. Maybe ada juga tuan-tuan dan puan. Okey, dan ada yang mula untuk berniaga tuan-tuan dan puan. Mula untuk berniaga. Okey, maybe dalam perniagaan tuan-tuan dan puan boleh start small tuan-tuan dan puan.
Jadi dropship dulu ke, jadi agent dulu ke tuan-tuan dan puan, barulah kita mengorak langkah seterusnya tuan-tuan dan puan. Boleh? InsyaAllah tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, moga perkongsian saya pada pagi ini kepada yang menonton live pada pagi ini, moga mendapat manfaatnya insyaAllah. Dan insyaAllah esok akan ada lagi perkongsian bicara usahawan. Live bicara usahawan, alhamdulillah hari ini siri yang ketiga, esok siri yang keempat. Topik yang saya akan bawakan, akan bincang kepada tuan-tuan puan adalah berkaitan dengan apa tuan-tuan puan? Agak-agak apa? Nak bincang apa esok? Okey, tajuknya adalah bagaimana kita nak buat jualan 1 juta. Tuan-tuan puan. Nak buat jualan 1 juta. Macam mana nak buat? Tips bagaimana membuat jualan 1 juta ringgit. Okey, jadi tuan-tuan puan, stay tune. InsyaAllah kita jumpa esok dalam jam 10.30 pagi. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua perkongsian pada hari ini. Dan tuan-tuan boleh like dan share video live pada pagi ini. Saya doakan tuan-tuan puan berjaya di dunia dan akhirat. Berjaya kalau yang berada dalam bisnes, berjaya dalam perniagaan tuan-tuan puan. InsyaAllah kita sama-sama kuat untuk teruskan momentum perniagaan kita insyaAllah. Itu saja. Terima kasih yang ikuti live pada hari ini, pada pagi ini insyaAllah. Tuan Saiful, alhamdulillah. Okey, moga memberi manfaat kepada semua. Jadi kita jumpa lagi esok dalam live yang seterusnya, bicara usahawan siri yang keempat, bagaimana membuat jualan 1 juta ringgit. Macam mana buat jualan 1 juta? Esok kita jumpa lagi insya-Allah. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.